Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun mengharungi tahun 2022 dan kita bakal menemui tahun baru 2023. Di kesempatan ini, saya selaku Ketua Perangkawan Malaysia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang diberikan khususnya di kalangan warga Jabatan Perangkat Malaysia DOSM dan juga orang ramai yang terlibat secara terus-menerus dalam pelbagai kajian yang ataupun survey yang dilaksanakan oleh DOSM yang membolehkan kita menghasilkan data-data resmi negara yang kita keluarkan secara bulanan, suku tahunan dan juga tahunan. Dalam hubungan ini, antara perkara-perkara yang telah pun kita dapat laksanakan, yang dapat dilaksanakan oleh DOSM pada tahun 2022 ini, kita telah berjaya mengeluarkan penemuan utama banci pada tahun 2022, yang mana setelah kita menyelesaikan pengoperasian banci yang telah pun kita lancarkan pada 7 Julai 2020 dan terus berterusan sehingga 482 hari. Terlalu banyak kekangan halangan kita hadapi, tetapi berkat kerjasama dan juga istiqamah dan determination yang diberikan oleh semua yang terlibat, khususnya kerjasama daripada kerajaan negeri dan juga warga DOSM sendiri, kita telah pun menyelesaikan pelaksanaan banci penduduk dan perumahan 2020 dan kita telah pun keluarkan data penemuan utama pada 14 Februari 2022 dan kita telah pun lihat penyempurnaan tentang majlis pengumuman data ini telah dilaksanakan oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun kita laksanakan di MSU pada tarikh tersebutlah. Jadi saya ucapkan sabar dan tahniah kepada semua yang menjayakan pelaksanaan banci penduduk perumahan 2022 ini. Sementara itu, kita juga telah mengukis satu sejarah baru daripada data banci ini dan digabung jalinkan dengan data-data yang lain, data-data dari segi data ekonomi, data sosial dan sebagainya. Kita telah menghasilkan laporan di peringkat subnasional yang mana kita telah mengeluarkan sebanyak 600 laporan yang meliputi semua kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara dan sebanyak 222 kawasan di peringkat parlimen. Jadi satu jumlah yang besar dan ianya telah pun kita umumkan ataupun lancarkan pada bulan Mei 2022 di Maktab Rendah Sains Marah Jeli. Saya ucapkan juga sabar dan tahniah kepada warga DOSM yang menerima cabaran. Pada awalnya kita melihat ia satu benda yang amat sukar untuk kita buat, tetapi berkat kesungguhan satu jumlah penerbitan yang besar telah dapat kita hasilkan pada tahun 2022 dan yang lebih menarik lagi, data yang dihasilkan itu adalah melangkaui data-data banci penduduk dan perumahan yang mana kita juga integrasikan dengan data-data berkaitan dengan data ekonomi, data kemudahan asas dan juga data-data berkaitan dengan sosial. Seterusnya pada tahun 2022 ini kita juga terus berusaha meningkatkan perkhidmatan statistik dengan meningkatkan perkhidmatan servis secara atas talian. Jadi pada tahun 2022 ini sehingga kini kita telah ada 7 portal yang kita bangunkan dan ada 5 visual interaktif dan 2 aplikasi mudah alih serta 13 dashboard yang telah pun ada dalam kita punya perkhidmatan secara atas talian. Dan secara spesifiknya pada 2022 ini 5 dashboard baru yang telah pun dibangunkan ialah My Sensor Desk ataupun nama penuhnya
Population and Housing Census of Malaysia dashboard. Kemudian kita ada Open Dosem dashboard Kawasanku yang merupakan satu platform data terbuka, platform terbuka yang boleh diakses dengan mudah, yang tak ada dia punya loading dan sebagainya kan, yang telah pun diterima baik. Juga kita ada dashboard My Demografi dan juga dashboard Malaysia Input Output Table My IoT. Jadi dalam hubungan ni di peringkat menyebarluaskan statistik ini, kita juga memanfaatkan kita punya social media. Jadi kita pun telah mengeluarkan begitu banyak kita punya stat alert sebanyak 264 stat alert yang telah pun kita keluarkan, yang kita edarkan kepada pengguna-pengguna yang antaranya pengguna yang tetap ada lebih kurang 5,960, tetapi dalam social media itu jumlah yang besar berpuluh ribu yang telah dapat manfaat dalam kita mendengarkan, memaklumkan tentang statistik terbaru kita dalam bentuk stat alert. Jadi keseluruhannya pada tahun 2022 sejumlah 1,549 buku laporan telah pun dikeluarkan oleh Dosem, dan ini sebenarnya telah pun jauh meningkat berbanding tahun 2021 yang jumlahnya adalah 509 penerbitan. Dan daripada jumlah 1,549 ini, sebanyak 218 adalah penerbitan secara bulanan, 68 secara suku tahunan, 268 secara tahunan, dan 995 penerbitan adalah berdasarkan asas kepada data banci penduduk dan perumahan Malaysia. Sementara itu, dalam meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dengan pelbagai pihak, kita juga pada tahun ini terus meningkatkan rangka kerjasama dalam bentuk MOU, dan 3 MOU baru yang telah pun dibuat pada 2022, iaitu bersama Universiti Malaysia Terengganu UMT, bersama Asia Pacific University APU, dan juga bersama Universiti Teknologi Malaysia. Jadi dengan penambahan 3 MOU ini, kita telah ada sebanyak 38 MOU yang telah ditandangani oleh Dosem sehingga kini. Sementara itu, kita daripada masa juga meningkatkan kita punya sesi interaktif dengan menerima banyak saling kunjung-mengunjung antara satu sama lain, dan di peringkat kita telah pun menerima sebanyak 52 kunjungan muhibah daripada pihak ke Dosem, dan kita juga banyak melaksanakan siri-siri webinar secara atas talian, dan kita juga fokus terutamanya kepada para pelajar universiti dan juga belia. Dan kita pun telah bersama dengan IES buat pertama kalinya untuk kita memperihalkan tentang pentingnya dari segi penghayatan dan penggunaan statistik di kalangan para belia. Seterusnya, di peringkat antarabangsa, kita terus mainkan peranan yang begitu besar, dan pada tahun 2022 ini sebanyak 198 program yang kita sertai dan sebanyak 1,076 pegawai yang terlibat. Ada yang menyertai secara fizikal dan banyak yang menyertai secara atas talian, dan kita juga terus memainkan peranan sebagai rujukan sebagai tenaga pengajar, panel dan juga pembentang bekerja atas kertas penyidikan. Dan kita terlibat dalam banyak mesyuarat, lebih kurang 25 mesyuarat kumpulan pakar dan juga bengkel, yang mana antara yang terlibatnya adalah sebanyak 41 orang. Dan sehingga kini kita telah pun diiktiraf dalam pelbagai menganggauti pelbagai jawatankuasa, sebanyak 53 jawatankuasa keseluruhannya, dan juga kumpulan pakar dan kumpulan kerja serta persatuan di peringkat antarabangsa yang terkini kita telah pun dipilih mendapat antara undian yang terbesar untuk kita menjadi ahli dalam Governing Council siap bagi Penggar 2022 hingga 2024. Dan jika kita lihat dengan pengiktirafan yang tiba itu juga, kita telah dilantik juga sebagai pengerusi bagi mesyuarat kali ke-18 18 session untuk Governing Council 2022 baru-baru ini. Dan juga kita juga telah memperkongsikan juga satu sesi berkaitan dengan way forward pengurusan sistem statistik negara di peringkat rantau Asia Pasifik bersempena dengan mesyuarat Governing Council 2022 yang baru berlalu.
kita juga dilantik dalam berbagai kumpulan pakar sebagai pengurusi dan naib pengurusi, sama ada di peringkat antarabangsa, di peringkat ASEAN ataupun Asia Pasifik. Dalam hubungan ini banyak juga yang kita kena terus lihat tentang keperluan yang perlu kita kukuhkan, dan kita lihat antara statistik yang kita rasa semakin mendekatkan perkhidmatan statistik ni kepada keperluan negara. Pada tahun 2022 je ini kita keluarkan statistik berkaitan misalnya kesan impak banjir kepada kawasan setempat, tentang kerugian dan sebagainya. Kita juga melihat dari segi bagaimana tahap kegembiraan ataupun happiness index rakyat Malaysia, tentang apa yang mereka rasakan dalam sistem sosial ekonomi negara. Buat pertama kali kita keluarkan, dan banyak lagi sebenarnya statistik-statistik yang kita akan keluarkan dari masa ke semasa. Jadi perkara yang saya nyatakan tadi dapat kita lakukan khususnya berkat daripada komitmen dari seluruh anggota DOSEM dan juga kerjasama yang diberikan oleh kita punya responden dan juga kita punya rakan-rakan strategi. Dan terima kasih kepada semua yang menyertai sambutan Hari Statistik Negara yang kita telah laksanakan pada 20 Oktober baru ini bersempena dengan Sedekah LSM, telah pun kita jayakan dengan begitu cemerlang dengan penyertaan lebih 55 orang, dan yang pastinya berkat kerjasama kita dengan JAKIM dan juga kerajaan negeri, kita telah berjaya mengangkat menyebarluaskan tentang kepentingan statistik dengan melaksanakan program forum perdana pada sambutan Hari Statistik Negara ini, Hari Statistik Negara baru-baru ini. Dan kita amat terharu bila Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak Mencemar Duli bersama-sama hadir dalam forum perdana, dengan kita juga ada barisan ahli panel yang telah mengupas topik yang amat menarik tentang betapa pentingnya statistik untuk pembangunan negara, yang kita namakan bahawa statistik itu adalah nadi kehidupan. Dan banyak aktiviti yang telah berlangsung, dan pastinya pakej baru yang kita laksanakan seperti Hari Statistik Negara ini ialah Karnival Statistik. Dan kita telah memutuskan supaya Karnival Statistik untuk sambutan akan datang akan dibuat secara serentak di seluruh negara. Baru ini kita buat di kawasan tapak pelancaran, iaitu di Sungai. Jadi insyaAllah ianya akan dilaksanakan di seluruh negara. Dan buat pertama kali juga kita telah melaksanakan debat antara pelajar-pelajar IPT menggunakan data statistik. Ini juga akan kita perkukuhkan, dan kita telah wujudkan program debat Piala Pusiman Ketua Perangkauan Malaysia sepanjang Hari Statistik Negara 2022 ini. Jadi banyak lagi aktiviti yang kita akan laksanakan, dan juga aktiviti yang kita lakukan seperti biasa MyStat juga telah pun dilaksanakan. Terima kasih kepada rakan-rakan strategik daripada pihak Bank Negara Malaysia dan Institut Latihan Statistik Malaysia yang terus berkolaborasi dalam meneruskan aktiviti tahunan kita, iaitu program MyStat. Jadi di peringkat ini, di akhirnya saya ingin lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kita dapat meneruskan tugas dan tanggungjawab kita mengeluarkan statistik resmi negara. Kita akan terus mendengar, mengalukan sekarang maklum balas feedback daripada orang ramai para pengguna. Jadi kita tahu keperluan statistik akan terus berkembang, dan satu yang kita perlu harapkan penghasilan pada masa akan datang ialah bila mana kita dalam pelaksanaan pengukuhan sistem statistik negara. Jadi dalam pengukuhan sistem negara ini, buat pertama kali kita telah pun mewujudkan mekanisme di peringkat tertinggi. Kita telah ada Majlis Statistik Data Negara yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan juga ada jawatan kuasa eksekutif yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri KSN. Dan di peringkat negeri, kita ada Majlis Statistik Data Negeri yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri, Menteri Besar ataupun Premier. Mana di peringkat daerah, kita juga ada Majlis Statistik Data Daerah
yang dipengurusi Majlis Statistik dan Data Daerah dipengursikan oleh pegawai daerah. Jadi kalau kita lihat bila mekanisme itu telah ada nanti, maka ia akan menghasilkan satu statistik yang bercorak makro, pertengahan dan juga mikro. Dan dalam menyokong pelaksanaan ini, kita telah wujudkan beberapa kluster yang berkaitan yang akan melaporkan kepada jawatankuasa eksekutif, yang kemudiannya akan dibentangkan kepada jawatankuasa yang tertinggi, iaitu Majlis Statistik Data Negara. Jadi kita harap mekanisme penguasaan statistik negara yang ada di dalamnya pelbagai inisiatif ataupun tindakan yang patut dilaksanakan, antaranya pewujudan ataupun penambahbaikan terhadap kita punya atap rangkaan akan dapat berjalan lancar, dan juga meletakkan perkhidmatan DOSM sebagai sebuah agensi pusat juga dapat dilaksanakan. Ini antara perkara-perkara yang sedang dilaksanakan yang akan berterusan untuk beberapa tahun, terutamanya pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2023 ini, dua aktiviti utama akan dilaksanakan. Projek besar iaitu projek pelaksanaan banci ekonomi, manakala kita juga bersedia untuk melaksanakan kerja-kerja awalan untuk pelaksanaan banci pertanian yang akan mengambil tempat pada tahun 2024. Dan serentak dengan itu juga pada tahun 2023 ini juga kita akan keluarkan dapatan kajian pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas 2022, yang pastinya akan memberikan satu guidance finding yang akan melihat dari segi proses-proses untuk kita mengukuhkan tahap corak ataupun pelaksanaan mengurangkan jurang taburan pendapatan, mengurangkan kadar kemiskinan dan sebagainya. Di samping tanggungjawab jabatan untuk meletakkan sistem data perlindungan sosial negara, yang mana kita sedang berusaha untuk menjadikan satu sumber data yang boleh dijadikan asas untuk penyaluran bantuan-bantuan oleh pihak kerajaan yang sedang dilaksanakan oleh DOSM. Servis-servis biasa akan terus berjalan pada tahun depan. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama untuk mengeluarkan data-data yang lebih komprehensif, dan yang pastinya dari segi timeliness akan cuba ditingkatkan seperti yang kita telah lakukan pada tahun 2022 bila kita telah mengurangkan tempoh pengeluaran data perdagangan antarabangsa daripada 6 minggu kepada 4 minggu. Jadi sekali lagi saya ucapkan sabas dan tahniah khususnya kepada warga Rosem yang terus steadfast, terus berusaha committed untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi peluang, diberi kesihatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Dan kepada semua pengguna-pengguna data dan juga yang memberi maklum balas, terima kasih. Harap-harap data yang kita keluarkan dapat memberi manfaat dalam pelaksanaan keputusan yang dibuat di peringkat stakeholders dan juga sebagai pada yang terlibat dalam urusan perniagaan dan sebagainya lah. Dan kita berdoa 2023 ini akan memberikan satu senario yang lebih baik, terutama dalam keadaan yang kita tahu senario antarabangsa global yang semakin mencabar. Selamat Tahun Baru 2023. Statistik Nadi Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh bersama